Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penyembahan. Kita menaikkan pujian kita masuk hadirat-Nya. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus nama segalanya. Jemaat dipersilakan duduk. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama 1 minggu yang sudah kita lalui, mungkin ada banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita akan mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian Selamatkanku. Terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan
menggantikanmu. Ya selamatkan dan bebaskan aku. Golgota dan hukumanku yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Bait yang kedua. Di pelukan Tuhanku, sehingga ku melihat rusuknya, dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya, yang selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota takut hukumanku, yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. 我们一起进入认罪祷告。 Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. 在天上的父，我们现在来到你的面前， Kami datang di hadapan-Mu dengan merendahkan hati kami ya Tuhan. 我们以谦卑的心来到你的面前， Serta kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami kepadamu. 我们要承认我们的罪恶与过犯， Karena kami menyadari di dalam kehidupan kami tidak terbebas dari kesalahan dan dosa. 因为我们发现我们不能逃离罪恶， Baik itu dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan sendiri maupun dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap sesama kami. 无论是对上帝犯下的不义，或者对我们身边的人犯下的过犯。 Khususnya Tuhan, seringkali kami bersalah kepada orang-orang yang ada di dekat kami. 我们经常对我们周围的人犯下罪恶， Kami bersalah terhadap suami atau istri kami. 我们对我们的丈夫或妻子犯下了错误， Seringkali juga kami bersalah terhadap orang tua maupun anak-anak kami. 对我们的家长或者对我们的孩子犯下了不义。 Demikian juga seringkali kami bersalah terhadap teman-teman kami. 也对我们的朋友犯下了过犯， Kami bersalah dengan perkataan-perkataan kami. 我们的言行， Kami juga bersalah dengan perbuatan-perbuatan kami. 我们的举止也不义。 Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. 因此，我们现在来到你的面前，求你饶恕我们一切的过犯， Tuhan, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami. 求你圣洁洗净我们， Supaya kami boleh sungguh layak datang di hadapan-Mu. 好使我们能够配得站在你的面前。 Kami yakin dan percaya ketika kami dengan kesungguhan hati kami mengakui dosa kami, maka Tuhan mengampuninya. 我们相信，如果我们承认我们的罪恶，你将饶恕我们。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢你， Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. 这就是我们的认罪祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan menaikkan pujian suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua
berucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam sikap berdiri, marilah kita mengakui iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Sen Sang Kan En. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang menghampiri Engkau. 在天上的父，我们再次来到你的面前， Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. 我们已经赞美敬拜你。 Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 现在到了我们要学习你的真理， Tuhan, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami, 求你亲自对我们说话， supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. 好让我们能够理解你的话语， Dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. 也能够在生活中实行你的话语。 Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun yang menerjemahkan. 求你高莫你让为仆人，无论是讲道的或是翻译的， Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. 我们将这讲道的时间交在你的手里。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu
teladan dalam hal memberi. 我们今天将学习的主题是乐捐的榜样。 Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 我们将学习哥林多后书8章1到15节。 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 哥林多后书第8章1到15节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 1到7节用印尼语，8到15节用中文。 Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 我说这话不是吩咐你们，乃是借着别人的热心试验你们爱心的实在。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们应当的贫穷可以成为富足。我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益，因为你们下手办这事，而且起此心意已经有1年了。如今就当办成这事，既有愿做的心，也当照你们所愿的去办成。因为人若有愿做的心，比蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。我原不是要别人轻省你们受累，乃要均平，就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。 Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， nah ini ada satu foto 这里有一张照片， seorang kakek penarik beca. 有一个老爷爷在骑3轮车， Namanya Pai Fang Li. 他的名字叫白方礼。 Ya, Pai Fang Li ini dia profesinya adalah sebagai tukang beca. 白方礼他的事业是一名3轮车的车夫。 Dia meninggal usianya cukup lanjut, yaitu meninggal pada usia 93 tahun. 他很长寿，他去世的时候是93岁。 Dan dia meninggal dalam keadaan miskin sebagai tukang beca. 他在贫困中去世了。 Tetapi hal yang luar biasa yang dilakukannya adalah bahwa sepanjang hidupnya dia telah menyumbang sebanyak 350 RMB. 但非常奇妙的是，他在一生中捐了35万人民币。 Ya, kalau dikalkulasikan dengan rupiah pada saat ini, sepanjang hidupnya dia telah menyumbang 700 juta rupiah. 如果用印尼币算的话，就相当于现在的700条印尼币。 Ya, dia secara rutin menyumbang kepada panti asuhan dan juga sekolah-sekolah yang ada di kota Tianjin. 他有规律的捐给孤儿院和一些在天津的学校。 Dia telah menyekolahkan lebih dari 300 anak-anak yang miskin. 他让300多名贫困生受到了教育。 Ya, sehingga orang-orang miskin di kota Tianjin ini menganggap Bapak Pai Fang Li sebagai pahlawan bagi orang-orang miskin.
因此在天津的贫困人民将他称为英雄。 Ya, kita nggak tahu apakah Pai Fangle ini percaya Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. 我不知道这位白方礼先生是否已经信主， Tapi pengorbanannya dalam memberi boleh diteladani oleh kita semua. 但他乐捐的榜样是我们应该学习的。 Latar belakang dari penulisan 2 Korintus pasal yang ke-8 ini adalah karena adanya kemiskinan yang terjadi di Yerusalem bagi orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. 哥林多后书第8章讲述的背景是，正在贫困中的耶路撒冷信徒， Ya, mereka mengalami kesusahan karena kemiskinan yang terjadi. 他们因为贫困而正在患难中。 Oleh karena itu Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengumpulkan persembahan kasih dari gereja-gereja yang ada di luar Yerusalem. 因此，使徒保罗作为神的仆人，他就将耶路撒冷外教会所积攒的钱积在一起。 Ya, dia mengumpulkan persembahan untuk menolong saudara-saudara seiman yang sedang mengalami kesusahan kemiskinan di Yerusalem. 他积攒捐助的钱来帮助耶路撒冷内正在患难中的信徒。 Nah, oleh karena itu Rasul Paulus juga memotivasi jemaat yang ada di Korintus supaya mereka bisa ambil bagian di dalam pelayanan kasih ini, memberikan bantuan sumbangan buat orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. 使徒保罗也启发哥林多的信徒来参与这次的捐助，帮助耶路撒冷内正在患难中的信徒。 Sebenarnya jemaat di Korintus ini ya sudah memulai persembahan kasih ini, sudah mulai mengumpulkan uang untuk menolong saudara-saudara yang ada di Yerusalem. 其实哥林多的信徒在之前已经有过捐助给耶路撒冷信徒的这样的一个活动， Tapi di dalam pelaksananya kemudian menjadi macet dan mereka tidak lagi mengumpulkan persembahan kasih ini. 但因为不顺利而停止了这一次的捐助。 Oleh karena itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 Rasul Paulus memotivasi kembali jemaat di Korintus agar mereka boleh kembali mengumpulkan uang, mengumpulkan bantuan bagi saudara-saudara yang ada di Yerusalem. 因此，使徒保罗再次召唤哥林多的信徒，再次捐助，帮助在耶路撒冷内正在患难中的信徒。 Dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi di dalam pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengangkat 3 contoh, 3 teladan untuk memotivasi jemaat Korintus. 使徒保罗在哥林多后书第8章1到15节举了3个有关乐捐的榜样。 Yang pertama Rasul Paulus mengangkat teladan dari jemaat-jemaat di Makedonia. 第一个使徒保罗举的例子是马其顿信徒的一个榜样。 Ya. Nah, sebenarnya jemaat di Makedonia kondisinya itu berbeda dengan jemaat di Korintus. Kondisi dan keadaan jemaat di Makedonia itu sangat berbeda dengan jemaat di Korintus. 其实马其顿信徒的一个状况与哥林多信徒的状况是截然不同的。 Ya, coba kita memperhatikan bagaimana sebenarnya kondisi jemaat di Makedonia. 我们一起看一下当时马其顿信徒的一个状况。 Ya, kita perhatikan ayat yang kedua. 我们一起看一下第2节。 Ya, di dalam ayat yang kedua, jemaat-jemaat di Makedonia dikatakan mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 在第2节说到，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。 Ya, ini kondisi keadaan jemaat di Makedonia. 这就是马其顿信徒的一个状况。 Mereka sedang mengalami pencobaan yang berat dalam berbagai penderitaan. 他们在患难中受大试炼， Tapi mereka mempunyai sukacita yang meluap. 但他们仍有满足的快乐。 Dikatakan kondisi dan keadaan mereka sangat miskin. 他们的状况是极穷的， Namun mereka kaya di dalam kemurahan. 但他们格外显出他们乐捐的厚恩。 Kemudian di dalam ayat yang ketiga, 然后在第3节， Paulus mengatakan lagi, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
在第3节说到，我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。 Ya, artinya bahwa mereka bukan hanya memberikan menurut kemampuan, tapi melebihi kemampuan yang ada pada mereka. Mereka rela memberikan bantuan untuk saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem. 这说明，他们捐助的不仅按着自己的力量，也过了自己的力量，而且是甘心乐意的捐助。 Kemudian di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan bagian A, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. 在第5节的上半段说到，并且他们所做的不但照我们所愿望的。 Artinya Paulus sebenarnya tidak berharap banyak dari jemaat-jemaat di Makedonia. 这说明使徒保罗并没有对他们有抱太大的希望。 Tapi jemaat di Makedonia mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang Paulus harapkan. 但马其顿的信徒给的比使徒保罗想的还要多。 Kemudian di dalam ayat 5 bagian B, 在第5节的后半段， Paulus mengatakan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 在第5节的后半段说到，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。 Ini adalah hal yang luar biasa dari jemaat-jemaat di Makedonia. 这是马其顿信徒的一个非常奇妙的一件事情。 Mereka bukan hanya memberikan uang mereka 他们不仅把自己的钱财 di 给 dalam 上帝， kemiskinan, mereka kaya di dalam kemurahan. 他们在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。 Tapi terlebih lagi mereka memberikan diri mereka kepada Allah dan juga kepada sesama. 还把自己献给了主，又归附给了自己同胞。 Oleh karena itu Rasul Paulus mengangkat jemaat-jemaat di Makedonia ini sebagai teladan di dalam hal memberi. 因此，使徒保罗将马其顿的信徒作为了一个榜样。 Sekarang kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan jemaat yang ada di Korintus. 我们现在来看一下哥林多信徒的一个状况。 Ayat yang ke-7 mengatakan demikian tentang kondisi dan keadaan jemaat di Korintus. 第7节这样说到哥林多信徒的一个状况。 Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 你们既然在信心、口才、知识、热心和待我们的爱心上都格外显出满足来，就当在这词汇的事上也格外显出满足来。 Rasul Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. 使徒保罗说，哥林多的信徒在任何方面都格外显出满足。 Ya, mereka kaya dalam iman, mereka kaya dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. 他们在信心、口才、知识、热心和待他们的爱心上都格外显出满足。 Rasul Paulus ingin juga supaya jemaat di Korintus mereka juga kaya dalam hal pelayanan kasih. 使徒保罗也希望他们能够在词汇的事上也格外显出满足来。 Ya, Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus yang disebut sebagai jemaat yang kaya, mereka juga mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan. Mereka mau mengumpulkan persembahan untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. 使徒保罗希望他们也在词汇的事上格外显出满足，来帮助耶路撒冷内正在患难中的信徒。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar 亲爱的弟兄姐妹们，从这里我们可以学习到， bahwa memberi itu tidak tergantung kepada kondisi keadaan kaya atau miskin. 我们捐助与我们富有或者贫穷无关。 Ya, memberi itu adalah masalah hati. 捐助是与我们的心有关。 Kalau orang yang mempunyai hati untuk memberi, dia kaya dia akan memberi, dia miskin dia juga akan memberi. 一个人如果有乐捐的心，那么无论他是富有的或是贫穷的，他都会捐助。 Tapi kalau orang yang tidak mempunyai hati memberi, dia kaya sekaya apapun, dia tidak akan memberi. 但是一个人如果没有乐捐的心，那么无论他有多富有，也不会捐助。 Demikian juga dalam kondisi miskin dia juga tidak akan memberi. 在贫穷的时候，他也不会捐助， Karena memberi itu adalah masalah hati. 因为乐捐是有关心。 Orang yang mempunyai hati memberi, kondisi yang bagaimanapun dia akan tetap memberi. 有乐捐心的人，无论在什么状况，他都会捐助。
Nah, ini teladan yang pertama dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. 这就是马其顿信徒的一个榜样。 Kemudian yang kedua, Rasul Paulus juga mengangkat contoh atau teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. 第二个使徒保罗举的例子就是主耶稣的一个榜样。 Mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9. 我们看一下第9节， Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 第9节说到：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。” Ya, teladan yang kedua ini Rasul Paulus mengambil contoh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. 第二个使徒保罗举的例子就是主耶稣自己的一个榜样。 Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah kaya raya. 保罗说到，主耶稣其实是富足的， Yesus memiliki segala kuasa dan kemuliaan di surga. 主耶稣拥有一切的荣耀和权利。 Yesus Kristus adalah Allah pencipta. 耶稣基督是创造天地万物的主， Sehingga semua yang ada adalah milik daripada Yesus. 因此万物一切都是他的。 Namun Yesus Kristus dia rela datang ke dalam dunia menjadi miskin bagi saudara dan saya. 但耶稣基督却愿意来到世上成为贫穷的人。 Ya. Kita dapat membayangkan waktu Tuhan Yesus lahir tidak ada tempat bagi kelahirannya, dia harus lahir di kandang binatang. 当耶稣基督来到世上的时候，他在马槽生下来。 Ya, kemudian di dalam pelayanannya, ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 在侍奉的过程中，他也没有可以睡觉的地方。 Ya, waktu dia mati pun dia harus dikuburkan di kuburan orang. 他去世的时候，也要在别人的坟墓上。 Selama hidup di dalam dunia ini, Yesus rela menjadi miskin bagi manusia yang berdosa. 在他一生中，在世上的一生中，他愿意成为贫穷，好让我们成为富足。 Firman Tuhan katakan, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 叫你们因他的贫穷可以成为富足。 Ya, oleh karena kemiskinan Yesus Kristus, supaya orang yang percaya kepadanya menjadi kaya. 主耶稣基督变成贫穷，好让我们相信他的人可以成为富足。 Ya, sehingga kita bisa menerima segala anugerah, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. 好让我们能够蒙上帝的福恩， Supaya kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. 好让我们能够成为天国的继承人。 Itu yang Yesus lakukan. Dia rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. 这就是主耶稣做的，他愿意为了我们成为贫穷，好让我们成为富足。 Ya. Kemurahan Yesus Kristus, anugerah Yesus Kristus bagi kita ini seharusnya kemurahan ini juga yang mendorong kita untuk mengasihi saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. 主耶稣的这个榜样和恩典，好让我们能够也帮助正在患难中的信徒。 Yesus Kristus sudah memberikan contoh teladan yang paling baik di dalam hal memberi diri. 主耶稣基督已经成为了在捐助的一个好榜样， Ya, supaya kita bisa menteladani. 好让我们能够学习他。 Nah, ini ada seorang yang bernama Charles Thomas Stott. 这里有一名叫 Charles Thomas 的人， Ya. Dia mempunyai satu kalimat atau moto yang sangat terkenal. 他有一个非常火的名言。 Charles Thomas Stott ini mengatakan, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. 他说道：“如果耶稣基督是上帝，而且愿意为我而死，那么对我来说就没有献给他的牺牲是太大的。” Charles Thomas Stott ini sebenarnya berasal dari latar belakang keluarga yang kaya raya. 其实 Charles Thomas 他的家境是非常的富有， Orang tuanya adalah petani yang berhasil. 他的父母是成功的农民， Dia
kuliah di Cambridge University. 他在 Cambridge University 上大学， Tapi ketika Tuhan memanggil dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris. 但当上帝召唤他时，他就成为了一名宣教师。 Ketika dia menerima warisan dari orang tuanya yang kaya raya. 当他接受家里留下的财产， Hampir seluruh warisan yang dia terima, dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. 大部分他接受的财产都献给了上帝， Hanya sedikit yang dia sisakan buat istrinya. 只有一点他留给了他的妻子， Tapi istrinya juga tidak mau kalah. 但是他的妻子也不愿服输， Sisa yang diberikan kepada istrinya, oleh istrinya juga dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. 留给他妻子那一点也被他妻子献给了上帝的工作。 Sehingga Charles Thomas Stott ini, dia mendirikan satu badan misi yang disebut, yang kita kenal sampai pada saat itu, yaitu badan misi WEC Internasional. 因此 ，Charles Thomas Stott 就建立了 WEC 宣教机构。 Ya, badan misi ini didirikan pada tahun 1931. 这个宣教机构被建立在1931年， Ya, kurang lebih hampir 90 tahun. 已经差不多90年了。 Sampai pada saat ini badan misi ini masih berdiri dan melayani. 到现在，这个宣教机构还存在，还在为其他人服侍。 Sampai pada saat ini badan misi ini mempunyai 2000 anggota 现在是 hamba Tuhan yang melayani. 他拥有2000多名会员和神的仆人。 Dan badan misi ini melayani di 72 negara. 他在72个国家侍奉。 Charles Thomas Stott, dia memberi dengan pengorbanan yang luar biasa. 他捐了非常大的牺牲， Ya, dan Tuhan memberkati pelayanannya. 而且上帝也赐福了他的这个服侍。 Sehingga melalui pelayanannya ada begitu banyak orang-orang di ladang-ladang misi dimenangkan bagi Tuhan. 因此有很多人因为通过这个宣教机构而相信了主。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pada saat kita memberi buat pekerjaan Tuhan, itu bukan karena Tuhan kekurangan sesuatu sehingga membutuhkan bantuan kita. 当我们为上帝的工作捐助时，并不是因为上帝需要我们的帮助， Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. 上帝不缺任何的东西。 Kalau kita bisa memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, harus kita ketahui itu karena Tuhan terlebih dahulu memberi buat kita. 如果我们为上帝的工作捐助，那是因为在之前上帝就已经赐福了我们。 Tuhan telah memberi yang terbaik. Tuhan telah memberi anaknya Yesus Kristus bagi kita. 他已经把最好的他的独生子献给了我们。 Yesus Kristus telah memberi yang terbaik. Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. 他把他最好的，就是他的生命一生献给了我们。 Jadi kalau kita pada saat ini bisa memberi, itu karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi bagi kita. 因此，如果我们现在能够捐助，就说明在之前上帝已经赐福了我们。 Berapa banyak pun persembahan yang kita berikan tidak bisa dibandingkan dengan pemberian Tuhan kepada kita. 我们给上帝付出的再多，也不能与上帝给予我们的相比。 Kalau kita memberi buat Tuhan, itu adalah merupakan wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. 我们为上帝捐助，就是一个我们对上帝的爱的一个表现。 Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 我们是否真心爱上帝呢？ Ataukah kita sungguh-sungguh mengasihi uang kita? 或者我们更心爱自己的钱？ Itu dapat terlihat dari cara kita memberi. 这将从我们如何奉献中看得出来。 Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. 然后第三点， Rasul Paulus mengangkat contoh atau teladan dari umat Tuhan. 使徒保罗举了上帝子民的一个榜样。 Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 在第15节说到，如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。 Ayat firman Tuhan ini dikutip dari Perjanjian Lama, 这段经文取自于旧约， yaitu yang menceritakan tentang kondisi umat Tuhan yang ada di padang gurun. 那就是讲述上帝子民在荒野中的一个状况。 Selama 40 tahun Tuhan memelihara umatnya dengan memberi makan mana.
在40年，上帝通过给他的子民玛拿来眷顾他们， Jadi setiap hari umat Tuhan harus keluar pagi-pagi memungut mana. 因此上帝的子民每天早上都要出去捡玛拿， Satu orang memungut 1 gomer untuk 1 hari, Iya. tidak boleh lebih. 一人一天只能拿1俄梅尔，不能拿多。 Kalau ada orang yang mengumpulkan lebih, maka ketika disimpan besoknya mana itu menjadi busuk dan berulat. 如果有人拿多，存留到第2天，那么到第2天，那个玛拿就会生虫变臭。 Sehingga orang yang mengumpulkan lebih, dia harus berbagi kepada orang yang mengumpulkan kurang. 因此，多拿的就要分享给少拿的。 Sehingga orang yang mengumpulkan lebih tidak kelebihan, orang yang mengumpul kurang tidak kekurangan. 因此，多收的也没有余，少收的也没有缺。 Tapi pada hari yang ke-6, mereka boleh mengumpulkan 2 kali lipat. 但是到第6天，他们可以拿2天的分量， Karena pada hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar untuk mengumpulkan mana. 因为到了安息日，他们不能工作，不能捡玛拿。 Tapi yang mengherankan adalah yang dikumpulkan pada hari ke-6 itu mana tidak menjadi busuk. Jadi bisa dipakai pada hari Sabat. 但奇怪的是，第6天拿的这个玛拿，并没有在第2天变得生虫变臭。 Demikian Tuhan memelihara umatnya selama 40 tahun di padang gurun. 这就是上帝眷顾他子民的一个方式。 Ya, umat Tuhan saling tolong menolong, hidup saling berbagi satu dengan yang lain. 上帝的子民互相帮助，互相分享。 Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam perjanjian lama ini mau diangkat oleh Paulus sebagai contoh teladan bagi jemaat di Korintus. 因此，上帝子民所做出来的事，被使徒保罗变成了一个榜样。 Supaya kelebihan jemaat Korintus ini juga bisa menutupi kekurangan jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. 好让哥林多信徒多的有富足的能够帮助在耶路撒冷内在患难中的信徒。 Ya, demikian juga sebenarnya ya teladan dari umat Tuhan ini juga boleh menjadi contoh bagi gereja yang ada pada saat ini. 我们现在教会也应该学习上帝子民的榜样。 Ya, jemaat harus hidup saling berbagi, saling tolong menolong satu dengan yang lain. 我们信徒应该互相帮助，互相分享。 Yang kuat menolong yang lemah, 有能力的帮助软弱的， yang kaya menolong yang miskin. 富足的帮助贫困的。 Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pada saat ini gereja kita sedang mengumpulkan dana pembangunan gereja. 现在我们正在积攒教会建筑的金额。 Tuhan bisa pakai saudara, Tuhan bisa pakai saya. 上帝能够通过我，也能够通过大家。 Tuhan juga bisa pakai siapa saja. 上帝能够通过任何一个人， Tuhan bisa menggerakkan siapa saja 上帝能够启发任何一个人， ya untuk dana pembangunan gereja. 来足够这一次的金额。 Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk memberi, 只要仍有机会奉献， mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. 让我们一起为上帝的工作奉献。 Kiranya Tuhan memberkati. 愿上帝赐福。 Mari kita berdoa. 让我们一起进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. 主耶稣，我们感谢你，你的真理也能够让我们学习。 Tuhan, tolonglah setiap kami, bukan hanya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. 主耶稣，求你帮助我们，不仅能够明白你的真理，也能在生活中实行， Kami boleh menteladani jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. 能够学习在马其顿信徒的一个榜样。 Kami boleh menteladani umat Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. 我们能够学习上帝子民的榜样， Kami juga terlebih boleh menteladani Tuhan Yesus Kristus yang berkorban bagi kami. 我们也能够学习上帝耶稣基督的给我们的一个榜样。 Terima kasih Bapa di surga. 非常感谢你的恩典。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan kode QR atau ditransfer ke rekening GKY, nomornya ada tertera di PPT, atau bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau memberikan melalui amplop juga bisa. Nanti ketika Bapak Ibu dan saudara datang beribadah di gereja bisa dibawa ke gereja. Mari kita menjalankan persembahan dengan diiringi lagu Hitung Berkat-Mu.
kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hiduplah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, dan memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala anugerah dan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Jikalau pada saat ini kami masih bisa memberikan persembahan, kami tahu karena Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Biar Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini, Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Berkati setiap jemaat yang mempersembahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memperhatikan beberapa warta jemaat. Kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu dan saudara yang datang beribadah pada hari ini, baik yang beribadah di gereja maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kekuatan iman bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Beberapa warta jemaat yang perlu kita perhatikan. Ya, kita minggu ini masih akan mengumpulkan dana pembangunan gereja yang masih kurang. Nanti setelah warta jemaat kita akan kembali mengumpulkan dana pembangunan gereja. Ya, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau melalui scan kode QR. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah berpartisipasi memberikan persembahan dana pembangunan ini, kiranya Tuhan memberkati. Untuk kegiatan Natal, ya, Natal remaja akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember. Ya, kemudian Natal wanita tanggal 19 Desember, Natal sekolah minggu tanggal 20 Desember, Natal umum tanggal 24 Desember, dan kebaktian Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Bapak Ibu dan saudara bisa memperhatikan jadwal-jadwal Natal ini. Kemudian aksi sosial yang akan kita laksanakan pada bulan Desember nanti, ya, untuk kebutuhan beras. Ya, bersyukur sudah ada sumbangan masuk 10 paket. Jadi masih dibutuhkan 40 paket untuk beras. Gula pasir, puji Tuhan sudah tercukupi. Sudah ada sumbangan 50 paket sehingga gula pasir sudah cukup. Minyak goreng, puji Tuhan 50 paket sudah ada yang sumbang sehingga minyak goreng sudah cukup, tidak perlu lagi. Yang masih dibutuhkan itu adalah biskuit jagung sebanyak 50 paket. Ini masih belum ada. Kemudian Indomie dibutuhkan 7 dus, belum ada yang memberikan. Jadi Bapak Ibu saudara masih ada kesempatan jika ingin terlibat di dalam pelayanan aksi sosial Natal, ya masih bisa dikumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Ya, kemudian kebaktian umum minggu depan, temanya itu persembahan yang benar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Johan Iskandar. Bagi jemaat
yang sudah percaya kepada Yesus dan mau dibaptis tahun depan pada bulan Mei bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi secara online. Minggu depan akan diadakan rapat rutin pengurus, rapat BP akan diadakan pada pukul 11 siang melalui media Zoom. Oleh karena itu bagi para pengurus bisa mempersiapkan laporannya masing-masing. Ya, demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akan menjalankan persembahan syukur dana pembangunan gereja. Kita menaikkan pujian Hitung Berkat-Mu bait yang ketiga dan bait yang keempat. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itu berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. Itu berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghibur sampai surga. Itu berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Itu berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan syukur untuk dana pembangunan gereja. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati setiap jemaat yang mempersembahkannya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala dana yang kami butuhkan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk dana pembangunan gereja kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkannya. Engkau memberkati setiap rupiah yang dipersembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengarkanlah ayat pengutusan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mengakhiri dengan menaikkan doksologi, dilanjutkan dengan doa berkat. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang pohon selamat, sumber berkat. Jemaat, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang kekal, anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, pimpinan, penyertaan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mulai pada pagi hari ini sampai hari Maranatha, Kristus datang kedua kali. Amin. Amin.
silakan duduk, doa teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.